أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya doakan agar semua penonton pada pagi ini dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan harian kita pada hari ini. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam episod yang baharu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini untuk edisi 26 Disember 2020 bersamaan 11 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Dan hari ini merupakan hari Sabtu, sudah semestinya ramai daripada kita yang pada hari ini mengambil kesempatan meluangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi apa salahnya sekiranya masih lagi ada di antara kalangan anak-anak kita yang pada saat ini masih lagi lena dibuai mimpi, jom sama-sama kita kejut dan bangkitkan mereka untuk sama-sama berada pada pagi ini di dalam salah sebuah taman-taman syurga yang Allah sudah peruntukkan di dunia ini, iaitu menerusi majlis-majlis ilmu. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama tambah ilmu kita untuk memperbaiki kehidupan Islam dan juga iman kita menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawa topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama teladani dan juga sama-sama kita ambil pengajaran dari intipatinya. Jadi pada pagi ini sebelum itu, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu di skrin sekarang ini statistik terkini berkaitan dengan pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga jam 12.30 tengah hari 25 Disember 2020. Terdapat sebanyak 1,247 kes baharu dan 1,245 daripadanya adalah merupakan kes penularan tempatan dan terdapat 3 kematian baharu, duka cita kami maklumkan, yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 449 kes dan jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan adalah sebanyak 18,576 kes. Ini menunjukkan bahawa Malaysia masih lagi belum bebas sepenuhnya daripada pandemik COVID-19 ini, walaupun sudah ada penemuan berkaitan dengan vaksin-vaksin, namun kita masih lagi belum bebas. Jadi pastikan kita tidak terlalu merasakan senang. Jadi sekiranya tidak ada sebarang kepentingan untuk kita berada di luar rumah, pastikan kita sentiasa kekal berada di dalam rumah kerana itulah tempat yang paling selamat buat masa kini. Jadi jom sama-sama kita terus patuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan kita terus mengekalkan penjarakan sosial kita. Pastikan juga kita sentiasa memakai pelitup muka bila mana kita berada di luar kawasan rumah kita, dan juga pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah pasti suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat bala ataupun wabak bencana COVID-19 ini daripada bumi Malaysia kita khususnya, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi kesinambungan kita menerusi topik ataupun bab berkaitan dengan tafsir dan taranum, menerusi surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35, juga bersama dengan yang berbahagia Ustaz semalam bersama dengan beliau, dan pada pagi ini insya-Allah sekali kita akan bersama dengan beliau, itu yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita sangat
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Nampak muka Ustaz bersih suci. Masya Saya Allah, rasa Masya Allah. Allah Akbar. Macam mana nak ikut Ustaz? Kita masing-masing sikit macam mana tip rahsia Ustaz menjaga muka Ustaz tu. Allah Jadi insya-Allah, jadi senang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita inginlah mendengarkan sedikit bacaan taranum daripada Ustaz daripada menerusi surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penerbit kita, Da'i Luqman kita, abang-abang kameraman, kru semua yang terlibat, yang bahagia ayah ibu adik kakak abang, yang disegani para ilmuwan, tuan-tuan guru, ayah ibu yang sedang setia berada seperti kata Da'i Luqman tadi, kejutkan anak-anak kita insya-Allah. Seterusnya yang bahagia Tan Sri Puan Sri Datuk Datin rahimakumullah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan terus membaca Al-Quranul Karim. Ayat pun telah dinyatakan tadi, ayat 31 hingga 35. Tapi kali ini kita baca dulu ayat 31 ya. Insya-Allah kita akan mulakan dengan maqam ataupun tarannum al-bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Alhamdulillah. Sampai juga ayat 32. Alhamdulillah. Jadi dari tarannum tadi kita boleh kenal tarannum ataupun maqam al-bayati, orang sebut juga masri ya. Kita boleh dalami lebih berteliti dan berilmu tarannum. Kemudian ada Husaini di situ dan Quflah ataupun kita tamatkan. Ada juga orang sebut Mahattah, kita berhenti dekat fi dhal ulaika fi dhalalim mubin tadi. Baik. Alhamdulillah, tersasul tadi, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab duduk hafal tadi 2-3 ayat yang lain. Alhamdulillah ala kulli hal,
sebenarnya satu pengajaran yang pertama saya nak kongsi dengan semua. Ya Allah, saya pernah doa dulu dan saya pun kata ada di kalangan sahabat yang kata mohon baliklah, tarik baliklah. Saya kata apa doa dia? Ya Allah, dalam membaca ayat-ayat suci-Mu, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau lancarkan lidahku. Ya. Akan tetapi jika di situ ada satu keteringinan, bahasa apa tak tahu tu? Keinginan. Keteringinan boleh. Keinginan untuk berlaku rasa macam aku baca ni bagus ya kan. Maka ketika tu bagi aku buat salah. Allah. Supaya aku rasa aku tak pernah sempurna. Ya, supaya aku rasa aku tak pernah cukup, supaya aku rasa aku sentiasa hamba yang lemah, alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal, tuan-puan jangan doa macam tu. Tuan-puan janganlah doa bagi baca elok-elok lah kan. Ini untuk habuan bagi diri sendiri. Kerana kita bimbang bila kita datang satu ketika bajet bagus kita tu, saat itulah berlaku kemusnahan. Na'udzubillahi min zalik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Suratul Ahqaf, sambungan daripada semalam dan hari ini dengan Da'i Luqman pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita akan bacakan dahulu terjemahannya, selepas itu kita akan lihat tafsir dan juga tadabburnya sambil menjawab soalan yang telah dikemukakan. Mungkin dah bersedia ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Qalu ya qaumana, mereka berkata. Siapa mereka di situ? Ialah para jin yang telah mendengar Al-Quran. Semalam kita tangguh ya pada ayat yang ke-20 pada ayat yang ke-30 ya. Ya qaumana, wahai kaum kami ya. Ajibu da'i Allah. Dia kata turutilah kamu semua panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, wa aminu bihi, dan kamu semua berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kamu akan dapat? Kata jin yang telah mendengar bacaan Quran ya, yaghfir lakum min dunubikum. Nescaya dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaghfir lakum. Kalau kita mengaji sikit bahasa Arab ya, yaghfir ni duduk dekat mana? Dia yaf'al. Fi'lul mudhari ya, present tense. Senantiasa Allah akan ampunkan bagi kamu min dunubikum, daripada dosa-dosa kamu. Dzambun dosa, dzunub ya, dosa-dosa. Wa yujirkum, yang tadi jadi nak baca wa yukhrijukum tu kan. Wa yujirkum, dan dialah yang akan nanti menghindarkan kamu ya, menjauhkan kamu, melepaskan kamu min azabin alim, daripada azab yang alim, sangat pedih. Ini satu lagi peringatan, jaga-jaga makhraj huruf ya. Kalau banyak makhraj dia sebut makharij. Alim yang maha mengetahui, alim yang sangat pedih. Jangan tertukar huruf Ain dengan hamzah. Ya, ain dengan hamzah di situ ya. Jangan tertukar. Baik. Hamzah ya, Hamzah nama orang. Hamzah huruf hijaiyah. Tu beza juga tu. Ya, beza. Kemudian pada ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, merakamkan pembicaraan para jin ya. Wa man la yujib da'i Allah, dan dalam keadaan yang sama juga, barang siapa di kalangan para jin yang tidak menerima, tak menyambut, tak mau maksudnya menjadi Islam ya, seruan Allah Subhanahu Wa Taala, falaisa bimu'jizin fil ard, maka tidaklah dia ada kesanggupan di muka bumi ini, walaisa lahu min dunihi awliya, dan tidaklah ada baginya selain Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penolongnya, pemimpinnya, penyelamatnya. Tak ada ya. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah yakni orang yang tak mau ikut seruan da'i Allah tadi, akan berada dalam kesesatan dalal mubin, nyata sungguh sesatnya. Sesat ni ada sesat tak nyata, ada sesat nyata. Ni memang sesat sungguh-sungguh. Kelantan kata sesat bagak. Wallahu taala alam. Silakan Da'i Luqman. Jadi insya-Allah, jadi sidang betul sekalian, itulah sedikit pendahuluan daripada yang bagi Ustaz berkaitan dengan ayat daripada 31 dan juga ayat 32 dari surah Al-Ahqaf. Jadi sebenarnya apa yang jadi Ustaz kongsikan juga tadi berkaitan dengan satu doa yang Ustaz doakan tu, sebenarnya memang Ustaz kata tadi jangan kita jangan kita amalkan. Tapi kita takut-takut pula lepas ni, tak kali orang kata apa, alamak aku rasa tak boleh nak, tak mau mengaji dah. Sudah Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terlindung, dan juga insya-Allah kita ambil intipati ataupun maksud di sebalik yang telah dicantakan oleh bagi Ustaz sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz sudah bersedia untuk meraihkan soalan-soalan para sahabat kita Ustaz. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita lihat soalan daripada Facebook daripada saudara Aiman Aizuddin.
Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-31, mengapa ayat ini dimulakan dengan wahai kaum kami? Terimalah orang yang menyeru kepada Allah. Apakah di kalangan jin-jin ini ada yang kafir dan tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Ustaz, satu tambahan. Ya. Ada ke Ustaz? Adakah yang dikatakan oleh orang sebenarnya yang duk mengganggu kita selama ni, duk hasut kita buat benda jahat ni, adalah jin yang kafir? Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya qaumana di sini, wahai kaum kami. Adalah seruan daripada jin yang telah menerima Islam. Ya. Balik bertemu dengan kelompok yang belum lagi menerima kebenaran agama suci ini. Dalam kelompok jin, seperti mana kita telah terangkan semalam, seperti hal dengan manusia, ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman pula, dia kata dia beriman. Tapi ada yang jin itu taat, ada yang buat maksiat, ada yang buat dosa. Ada jin yang suka buat kerja-kerja fusuk, ya, dosa. Ada yang munafik, ada sama juga lah macam sama ya. Dan tak kurang juga jin yang kafir. Seperti halnya yang kita dengar selalu ifrit, ya, dia tu kafir. Kemudian dalam kelompok bangsa jin ini ada lagi bahagiannya yang cukup banyak. Diketuai dahulu satu ketika oleh iblis, ya. Dia tidak mahu beriman, ya. Beriman dengan Allah dia betul, tapi kufurnya dia apabila menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam, kemudian takabbur, aba, he refused, wastakbara, dia rasa bajet bagus, ya, aku lebih bagus daripada dia, ya. Kita pernah dengar panel-panel kita yang lain dah berbicara berkenaan dengannya. Khalaqtahu min tin, ini engkau ciptakan dia daripada tanah. Kemudian tanah itu kita tahu huraian dalam Quran, mimma immahin dan sebagainya, ya. Aku pula minnar wa khalaqtani minnar, ya. Aku dibuat daripada, you created me from fire. Kenapa aku perlu sujud padanya? Dekat situ dia kufur, ya. Kita kena faham, saya beriman dengan Allah, ya. Tapi mana perintah Allah yang dia tidak mahu taat, satu ketika dia boleh jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian di situ juga ada para syaitan, ya. Dan ulama berkenaan dengan syaitan ini, kalau kita lihat tafsir, satu secara makhluk itu sendiri, ya, syaitan kejahatan, lagi satu sifat kesyaitanan itu, yang nama evil tu jahat dia tu. Jadi satu benda untuk pencerahan Aiman Aizuddin kat situ. Apabila kita duduk sekitar-sekitar gini, kita kena ambil satu peringatan, saudara-saudara jin kita pun ada dengan kita. Ada sekali. Bahkan mereka mendengar, menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, cuma tak boleh call Ustaz. Tak boleh call. Tapi ada ketika kalau diizin oleh Allah, illa masya Allah, kita tak tahu, ya. Dan mereka juga hadirin rahimakumullah, macam keadaan kita nak tanya soalan yang kita sebut tadi, nak tahu dan ada kekeliruannya. Kadang-kadang mereka menjelma menjadi binatang-binatang bisa. Seperti satu kisah sahabat yang pernah membunuh ular hitam. InsyaAllah ada rezeki kita akan kongsikan. Jadi biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Silakan kita sambung nanti semula. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, satu pencerahan yang menarik berkaitan dengan jin. Rupa-rupanya jin ni lebih kurang macam kita juga lah Ustaz. Dan ada juga berkaitan dengan kita, ada yang munafik, ada yang Islam, ada yang kafir dan sebagainya. Jadi jomlah sama-sama kita akan teladani, dan Ustaz akan sambungkan lagi berkaitan dengan jin. Namun sebelum tu Ustaz, kita nak raikan terlebih dahulu soalan lagi seterusnya daripada sahabat kita Kak Sabah dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat 31 surah Al-Ahqaf, seandainya hanya sebahagian sahaja dosa-dosa kita diampuni, apakah kita masih terselamat daripada azab siksaannya? Dan azab siksa yang bagaimanakah yang ia maksudkan? Adakah bermulanya dari azab kubur sehinggalah ke destinasi terakhir, sama ada ke syurga atau ke neraka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Nak tahu pencerahannya Ustaz? Kita nak hold dulu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Allahumma inni a'udzu
من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, sudah penonton sekalian, kembali kita bersiaran langsung pada pagi ini. Sama-sama kita berukhuwah menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik kesinambungan bagi tajuk-tajuk sebelum ini daripada surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35 bersama dengan Ustaz kita yang kacak, handsome, segak bergaya, iaitu yang berbahagia Ustaz Razi Rejab kita pada pagi ini. Alhamdulillah, masih lagi kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya nak wawarkan kepada sidang penonton, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian-talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada persoalan yang diajukan. Jadi Ustaz, sebelum mana kita berhenti berehat tadi, kita telah menerima satu soalan daripada Kak Sabah kita. Dia bertanyakan berkaitan dengan adakah sekiranya dosa-dosa kita ni ada yang sedikit telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terselamat daripada azab. Dan juga ditanyakan juga, adakah azab ini dimasukkan tu hanyalah sekadar azab kubur ataupun azab di akhirat kelak, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Kak Sabah ni soalan orang pintar sebenarnya. Kenapa soalan orang pintar? Dia tidak mahu ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu ada perkara yang dibenci oleh Allah masih ada dalam diri dia. Ya. Kerana itu kita mungkin dalam bahasa-bahasa puitis kita lihat mereka yang banyak ar-raja, dambaan kepada Allah, harapan yang tinggi dalam keadaan al-khauf, dia takut. Dia takut itu bukanlah dia jadi hamba yang pengecut apa, bukan takut kepada neraka, ya. Dia kata aku takut ini ialah kebencian Allah padaku hingga hilang redanya. Dan tentu saja neraka itu tempat orang yang Allah tidak redha, Allah benci. Ada orang yang Allah sayang, Allah lempar ke neraka? Tak ada. Tiada para anbiya mursalin yang akan ke neraka, tak ada. Jadi bila Kak Sabah tanya begini, saya tertarik dengan pertanyaan, adakah ada dosa yang tidak akan diampunkan? Baik. Kita berpegang dengan, beriman sungguh dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Afu dan banyak lagi. Okay. Al-Ghafur, Allah Ta'ala yang maha pengampun. Al-Afu, Allah Ta'ala yang maha pemaaf. Jika kita kaji mendalam, ada dua perbezaan sebenarnya. Al-Ghafur, Allah ampun dosa itu. Seperti kalau kita dapat saman, ya, kita pun dia kata rayuan untuk pengecualian saman. Kita bawa surat saman tu pergi, sekarang semua online. Betul, kan? Kalau dulu kita bawa surat saman tu dia cop bam, exempted. Diberi exemption, pengecualian. Surat saman ada tak? Ada. Dalam sistem ada tak? Ada. Catatan ada. Tapi Al-Afu, Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita buat pergi surat saman, dia shred surat saman tu. Dia eliminate, dia delete dalam sistem. Umpama tak ada benda yang kita telah buat salah. Jadi Kak Sabah, jin yang cerdik tadi, jin pun cerdik juga. Bukan, kita jangan ingat manusia yang cerdik, jin pun cerdik juga, ya. Sebab itu Allah Taala perintahkan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku ni telah tidak ciptakan kamu semua wahai para jin. Sebut jin dulu. Sebab mereka ramai. Wal ins, dan manusia. Dan mereka diciptakan lebih awal daripada manusia. Illa liya'budun, hanya saja kerja kamu semua ni mengabdikan diri kepada aku. Ya. Ini kita kena faham sungguh-sungguh. Jadi bila kita
dengar jin tu kata yaghfir lakum dzunubakum. Bila kamu beriman saja, orang yang kufur dia beriman saja, amantu billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dosa yang dia buat dulu, jin ni kata yaghfir lakum dzunubakum, semua habis. Lepas tu kamu mohon kepada Allah Taala supaya yang kamu buat itu dipadam terus. Seolah-olah kamu ni bayi yang baru lahir, ya, yang tak ada dosa. Kemudian yang belakang tu dia best. Wa yujirkum min adzabin alim. Bila dosa telah diampunkan, ada kena bayar penalti? Tak ada dah. Denda tak kena bayar dah. Jail tak kena masuk dah. Apa-apa yang disebut sebagai dengan izin, ya, punishment, ya, hukuman terhadap dosa yang dibuat dah tak ada. Jadi Kak sabar. Orang yang Allah Taala ampunkan dosa di dunia, di barzakh pun tak ada dosa tersebut. Tak ada, ya. Tetapi ihsan Allah Taala, latif Allah Taala, ada yang Allah Taala kafarahkan dosa tersebut di dunia ini, ada yang di barzakh hingga di akhirat esok disucikan. Dan ingat satu benda, siapa yang beriman dengan Allah Taala, ya, pasti akan ke syurga juga walau dia telah lakukan dosa, akan diazab hingga bersih kesalahannya. Dan ingat satu benda lagi, syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau terhadap orang yang melakukan dosa besar. Siapa pergi ke Masjid Nabawi Asy-Syarif, dia akan syafaati di kabair. Syafaat aku juga sampai kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar, illa man aba, kecuali mereka yang refuse dia juga, yang ingkar, yang tak mau terima keimanan pada Allah dan tak mau menerima kerasulanku. Wallahu taala. Allahu akbar. Jadi satu percaya yang cukup menarik pada yang bagi ustaz. Jadi ustaz, salah satu sebenarnya saya teringat satu doa yang kita selalu baca sewaktu mana mengerjakan solat tarawih. Ya. Allahumma innaka afuwun karim. Kan kita minta Allah hapuskan secara detail, syretkan dosa-dosa kita tu daripada catatan amalan kita. Mudah-mudahan kita sama-samalah beramal dengan doa tersebut, insya-Allah. Jadi ustaz, pada saat ini kita ada sahabat yang memanggil di atas. Dan sekarang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Rasa tenang kami mendengar suara Tuan Haji Omar pagi ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dai. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah jelaskan tadi secara terperinci dosa-dosa yang diampunkan dan sebagainya lah. Soalan saya nak tanya mengenai Ustaz dah menyebut mengenai kafarah tadi tu. Jadi kafarah ini kadang-kadang Ustaz dia tunjuk di dunia lagi, dan kadang-kadang tu ada, kita tak tahulah sama dia dah meninggal tu, kita pun tak tahu sama ada dia yang hanya si mati saja yang tahu. Jadi saya nak, bolehkah Ustaz jelas sekali mengenai kafarah tadi? Contohlah dia buat dosa besar di dunia ni. Kadang-kadang ada dia dapat di dunia dah ditunjukkan balasannya. Dan kadang-kadang tak ada lah. Contohnya dia tak akan sedar orang yang melakukan ni. Jadi mohon pencerahan Ustaz lah mengenai kafarah tu tadi tu. Apabila kita melakukan kesalahan di dunia, apakah kafarah itu ditunjukkan di dunia ataupun ditunjuk di sana? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar, satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan kafarah. Jadi Ustaz juga ada terangkan tadi Ustaz, kan kita sebagai orang yang masih lagi kalau ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah tu akan dimasukkan neraka, lalu dicucikan segala dosa-dosa, menerima hukuman untuk cucikan dosa. Adakah itu juga merupakan satu bentuk kafarah pada Allah Ustaz? Silakan. Baik. Alhamdulillah, sekaligus ada 4 soalan campur Tuan Omar dengan Dai Luqman kita. Baik. Dia kalau kita nak mengaji lagi bagus, lagi dalam, kita kena lihat keadaan wazan kedudukan sebelum keluar kafarah tu, ya. Sebab dia bukan datang daripada cerita kufur. Jika kita baca Quran lagi, Allah Ta'ala akan sebut wa yukaffir ankum sayyiatikum, yang akan dihilangkan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada kamu akan hilang, akan dihapuskan daripada kamu akan sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Baik, Cik Omar sebut tadi kafarah ini adakah berlaku di dunia? Kenapa jadi di dunia? Kita kena tanya soalan berikutnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha tahu dalam ilmunya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam iradahnya berkehendakkan yang manusia tak perlu tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha adil, yang keadilannya tidak boleh dipertikaikan dan sekali-kali tidak pernah menzalimi hambanya walau seberat timbangan zarrah ataupun atom sekalipun, hatta jika dipecahkan lagi kepada partikel yang lagi halus, nukleus, elektron, proton,
tak akan ada kezaliman Allah pada hambanya. Yang zalim ni siapa dia? Kita. Saya. Hamba-hambanya. Tak mau kata kau orang lain, kata kat diri kita dulu. Baik. Maka Allah Ta'ala yang kita duk dengar Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim di akhirat nanti. Dia tahu dah bahawa hamba aku ni lemah. Aku kesian dengan kelemahan. Ada juga sebab dan akibat. Allah melihat perbuatan kita. Kita dah beriman. Kita ada buat baik dengan mak ayah. Kita ada buat baik dengan anak-anak yatim contoh. Kita ada buat baik dengan insan yang lain. Makhluk yang lain kita ada ihsan. Asbab daripada semua benda ini Allah hadirkan kepada kita kafarah di dunia. Jadi hatta orang mukmin ini, kata Nabi SAW, tertusuk duri yang halus lalu dia terasa sakit, melainkan Allah ampunkan dosa-dosa. Allah hilangkan kesalahannya. Sebab tu kalau kita tersadung, sakit perut kan, terhantuk, jangan duk marah kepada benda-benda itu. Bahkan kita sebut ya Allah dalam kalbu lah, kalau dalam bilik air yang kita kalau di luar ni tersadung bila tersebut aduh, kata guru kami satu ketika, aduh itu ialah ya Allah sebenarnya. Ya, terima kasih kerana mengingatkan aku bahawa aku telah berdosa pada engkau. Jadi jangan bimbang benda-benda ni. Saya share satu benda, boleh ada masa sikit? Boleh. Satu ketika ibu saya, mudahan dia menonton pagi ni dan dia sangat setia menonton tadalah Ustaz. Dia tahu jangan keliru. Mak apa khabar, ayah apa khabar? Saya nak balik ambil ayah lepas ni. Ayah saya sedang uzur. Saya mohon seluruh Malaysia yang sedang menonton, saya tak mohon apa-apa melainkan doa daripada kalian agar ayah kami kembali afiat daripada seruk kali kedua yang beliau alami. Baik. InsyaAllah. Mak saya ketika dia kata Cak, dia panggil Cak juga saya. Cak, dia kata jangan nak gerek tu. Kan, jangan nak gerek tu. Mak tengok tayar duduk keledoh ni, alignment dia dengan bensin tak betul. Tak apa mak. Budak kecil. Saya kayu nak sampai ke jalan raya. Sebelum sampai ke jalan raya nak sentuh saja premik tar tu, gerek terbalik. Allah. Gerek balik lutut luka. Sama dengan terbalik lutut luka ada lori trailer lalu. Allahu Akbar. Ya. Angin dan hari ni saya boleh faham satu benda. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kasihankan kita. Tadi tak dengar cakap mak tadi. Belum nyawa kita diambil lagi. Allah tegur kita. Itu kafarah. Itu dosa kita mohon, kita harap dengan Allah diampunkan dengan adanya kafarah. Dan Da'i Luqman tanya tadi tentang kafarah ini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat satu je. Dia tak pernah zalim dengan kita. Ya. Bila dia beri kepada kita kafarah itu ihsan untuk pengampunan terhadap dosa-dosa kita, maka redha di pihak kita cukup besar akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang maha luas. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, satu kesimpulan yang Ustaz kongsikan kepada kita iaitu Allah tak pernah zalim kepada kita, tetapi kita yang banyak menzalimi diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah dengan setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita memberikan satu kesedaran buat kita berkaitan dengan dosa-dosa yang telah pun kita lakukan, dan Allah sekaligus menghapuskan dosa-dosa kita tersebut, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya dari Facebook daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Aida semua, aku bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 32. Merujuk ayat ini, bagaimanakah keadaan seseorang itu jika ia tidak akan melepaskan diri dari di muka bumi ini dan tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jika sekiranya seseorang yang cuba mengajak kepada Allah tetapi ia berpaling, adakah Allah tidak melindungi orang-orang yang begini? Apakah yang dimaksudkan dengan tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi? Dan soalan keduanya, bagaimanakah seperti yang digambarkan pada ayat ini dengan orang-orang itu terang sesatnya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Jazakallah khairan katsira. Ustaz, silakan Ustaz. Dua soalan. Saya seronok apa yang ditanya oleh Kak Dahlia Biru. Dia kata soalan pertama tu, dia maksudnya penonton-penonton kita, alhamdulillah, penonton yang pintar, sebab dia boleh letakkan segmen untuk bertanya. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang dikatakan dalam ayat tersebut, ya, falaisa bimu'jizin fil ard wa laisa lahu min dunihi awliya.
Orang yang kufur, ya, jin ni dia bagi tahu, "Hei kaum kami dah dengar dah bacaan daripada Rasul yang membawa kitab yang pernah kami dengar pada bacaan Musa alaihi salatu wassalam." Nabi Musa, jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ratusan tahun, ya. Nabi Musa bawa Taurat, kemudian datang Nabi Isa. Sebelum datang Nabi Isa, nabi-nabi yang lain yang membawa Taurat, ya. Rasul itu jika kita kaji dalam beberapa kajian ilmu, kita akan, ialah para ulama dia kaji, dia letak pengistilahan. Apa dia? Rasul ada dua. Ada Rasul tashri'i, Rasul yang datang, nah kitab, ya. Jibril datang bagi, ini firman Allah, engkau sampaikan. Jadi daripada Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada 100 suhuf dengan 4 kitab yang besar, kita pun tahu. Baik, ada Rasul yang tablighi. Tabligh, dia sampai, dia bawa saja apa yang dah disampaikan. Okey. Jadi daripada Nabi Allah Musa tu 1000 tahun jumpa dengan Nabi kita. Maksudnya umur jin ni panjang. Panjang sangat. Ribuan tahun. Ya. Saya nak kongsilah sikit, ya. Setengah orang kata, "Alah Ustaz duk sembang tentang jin, Ustaz tahu kan?" Saya pernah, ya, ketika berlaku satu sesi ruqyah perawatan, ialah kita ni sebenarnya tuan guru kata jangan duk sembang sangat dengan jin, tu bukan betul pun. Tapi kita tanya umur engkau ni, ya, di alam engkau ni macam mana? Dia kata kalau di alam aku ni anak dara lah. Oh, anak dara. Ya, anak dara. Tak kahwin lagi. Saya kata, sekarang kalau umur engkau dengan umur dunia manusia ni, umur masa manusia berapa? Saya masih ingat lagi, ya. Dia kata 600 tahun. 600 tahun. Ketika tu kita merawat satu orang, saya kongsilah insya-Allah, satu orang yang dia mengadu hal lah. Dia kata orang datang jumpa dia nak meminang tak jadi. Apa muka akak ni nampak buruk kalau akak tu menonton begini, dia ingatlah kenangan tersebut. Saya kata tak ada lah, kami nampak elok aja pun. Rupa-rupanya kita soal sedidik, orang tu datang tengok mukanya menakutkan. Tapi hari ni alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki anak dah 5 orang. Masya-Allah. Kahwin agak lewat tapi Allah bagi rezeki anak 5 orang. Yang paling penting minta dengan Allah. Jangan duk minta dengan jin pula. Baik, balik pada persoalan tadi. Jadi dia balik bagi tahu sahabat-sahabat jin yang lain, kalau kamu kufur, Allah tak akan lepaskan kamu. Maksudnya kamu kena ingat, dunia yang kamu duduk ni dunia apa? Allah yang punya. Ya, makanan yang kamu nikmati daripada apa yang dibenarkan untuk jin makan, ya, rezeki daripada Allah. Andai kamu kufur dengan Allah, kamu kena ingat, kamu berhutang dengan Sang Maha Pencipta yang telah memberi segala kurnia kepada kamu. Kamu nak bayar dengan apa? Bayarlah dengan keimanan, tanda syukur. Bukan Allah Ta'ala suruh bayar dengan RM2. Kalau kita inhale sedut nafas, lepas pula 1 sennya. Atau dia minta separuh sen. Atau orang Kedah ada satu istilah panggil sekepiang. 1/4 sen, suku sen. Tak mampu kita bayar. Dan da'i tanya tadi, orang-orang yang sungguh sesat dalam sesat yang nyata tu bagaimana? Kalau kita lihat orang ni sesat, dia boleh kita kata, nak ke mana ni? Nak ke Seri Pentas. Kita boleh tunjuk dekat dia, GPS. Tapi jaga-jaga, GPS pun kadang-kadang stand for guna pun sesat. GPS, guna pun sesat. Okey. Tapi, orang yang sesat ni dia tak jumpa lah. Bagi GPS pun dia tak tahu baca GPS. Nak sampai dah ke Seri Pentas pun, dia boleh terlajak lagi mungkin sampai ke mana? Kuala Selangor. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah katakan bahawa satu benda yang Ustaz kongsikan cukup cantik tu, GPS tu pun kadang-kadang boleh jadi menyebabkan lebih sesat lagi sebenarnya, insya-Allah. Itulah untuk sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan cuba cari jawapannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, bertemu sebentar sahaja lagi.
Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mentadabbur daripada surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya awalkan kepada sidang penonton, kalau ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari Indonesia, Brunei, Singapura dan juga sahabat-sahabat kita pada Malaysia sendiri yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan kalamullah, dengan melakukan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi, insya-Allah kita sudah pun telah pun menjana sebenarnya saham pahala untuk kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raih pemanggil kita, sahabat kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Ya, siapa talian? Ilyas Abu Bakar daripada Hitam Pulau Pinang. Ya, Tuan Ilyas, kita apa khabar? Alhamdulillah. Kami dan juga Ustaz macam mana? Sihat juga? Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Tuan Ilyas kita. Soalan saya dalam ayat 31 yang jin ada berseru kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Bagaimana dengan kita ni manusia? Adakah perlu sentiasa atau istiqamah menyeru? Meminta keluarga kah, jiran-jiran kawan kah untuk beriman dengan Allah? InsyaAllah. Istiqamah lah maknanya. Soalan menarik. Ini soalan kedua aja pula mengenai dengan redha dan rahmat ni juga. Telah melakukan segala kebaikan, kebajikan. Menggambarkanlah pahala lah banyak. Okey. Namun di situ kita mengharapkan redha dan rahmat. Tanpa redha dan rahmat ni tak sampai ke mana kan? Tak sampai ke syurga. Betul. Ada juga ahli ibadah yang tak dapat masuk syurga kerana tidak mau rahmat. Hanya mau amalan yang banyak yang diperolehi saja. Minta pencerahan daripada Ustaz. InsyaAllah. Redha dan rahmat ni. Macam mana untuk mendapatkan redha dan rahmat? InsyaAllah. Syurga. InsyaAllah Tuan Ilyas, InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum. Dua soalan yang cukup menarik. Ini Ustaz, soalan pertama tu cukup menarik Ustaz. Berkaitan dengan ayat tu ialah kita tahu jelas mengatakan bahawa tentang jin menyeru pada umatnya untuk ke arah kebaikan. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, tambahan sikit Ustaz, sebab dalam ayat tu Allah menyebut da'iyallah, da'i. Jadi sebenarnya Ustaz, da'i ni adakah ianya sebagai satu title ataupun ianya sebagai satu tanggungjawab sekiranya kita ni memang dah masuk Islam, memang tu tanggungjawab kita sebagai seorang da'i. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ilyas Abu Bakar. Saya bila tengok Tuan Ilyas Abu Bakar ni, dia nampak kawan sahabat kita, Ustaz Ilyas kita. Umur dia tanya berselerak, orang lain berselerak lari. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berlaku, kita jawab dua sekali, masuk soalan yang ke-9 terus ya. 7, 8, 9. Da'i dia boleh jadi juga isim fa'il. Iaitu orang yang mengajak kepada seruan menerima kebenaran. Baik, macam Da'i Luqman kita lah. Okey. Satu kita sebut title. Fa'il itu pembuat, ya. Nouns, ya. Kata nama bagi si pembuat yang mulia. Kerana seruan dakwah itu datang daripada da'i. Disebut juga muballigh, orang yang menyampaikan, menyeru. Menyeru ni ajak, menyampaikan. Dia beda, sebenarnya beda. Tapi kita boleh faham dengan satu maksud tujuan yang sama, baik. Kat mana baik dia? Da'i tadi dia ajak, jom buat baik. Muballigh dia sampaikan, kamu kena buat baik. Satu tarik, satu ajak, lagi ya suruh, menyampaikan suruhan. Baik. Disebut juga misionari. Kalau kita dengar dalam istilah-istilah orientalis, dia akan sebut misionari. Hadirin rahimakumullah. Apabila jin tu balik, dia ajak jumpa Allah SWT. Da'i, bahasa Inggeris kata caller. Pemanggil. Jom. Jin ajak bangsa dia. Soalan Tuan Ilyas tadi, kita macam mana pula? Sebenarnya intipati soalan tu kita macam mana? Kalau bangsa jin yang darajat, antara makhluk Allah ada darjatnya, itu hak Allah nak letak. Jangan kita duk petikai, ya. Allah Ta'ala letak darajat jin rendah pada manusia. Allah Ta'ala letak darajat malaikat, jangan melatah, rendah pada manusia. Bila iman manusia dahsyat meningkatnya, seperti iman para anbiya dan mursalin.
tidak boleh ditandingi oleh malaikah. Akan tetapi haiwan yang amat hina mungkin kita lihat perilakunya dengan tidak berpakaian dan sebagainya, manusia juga boleh jadi lebih hina daripada binatang tersebut apabila perlakuannya itu telah pun dia tonjolkan melebihi daripada akal kewarasannya. Ya betul tu nak guna akal kepada kita. Kalau jin iktibarnya, kalau jin yang derajat lebih rendah pada kita, balik jumpa kaum, wahai kaum, jomlah beriman. Kita manusia kalau tak mau ambil iktibar daripada bangsa jin, amat memalukan. Allah. Ya. Insya-Allah ada masa sekejap lagi kita sentuh-sentuh sikit beberapa makhluk Allah yang bukan daripada manusia tapi membawa iktibar yang sangat dahsyat pada manusia. Wallahu taala. InsyaAllah. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, soalan pada Tuan Ilyas kita tadi yang berkaitan dengan rahmat dan juga redha tu. Rahmat dan redha. Kita ada masalah rahmat dan redha. Baik. Dua benda yang kita ambil secara makluman pemahaman keseluruhannya maksudnya baik, ya. Walau ada beza, ya. Redha Allah Subhanahu wa taala ni Allah rasa senang dengan kita. Allah, kalau kita kata mak macam mana kalau cik nak buat satu-satu benda ni mak nak redha tak kita kata. Bahasa tu bahasa Arab. Maksud redha ni dalam bahasa Melayu ialah perkenan. Mak perkenan tak? Mak izin tak? Mak bagi tak? Ya. Mak kata tak apa, mak redha. Maksudnya buatlah, tak apa. Rahmat ni macam mana pula? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha Allah taala tu ialah Allah taala senang dengan kita. Dan dia tanya tadi, saya ingat, bagaimana nak dambakan redha? Buatlah amalan yang Allah suka. Ikhlaskan diri dalam menyampaikan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada melaksanakan amalan tersebut. Ini macam berbelit-belit lah Ustaz cakap. Tak belit pun. Cuma bila kita buat itu, dia kena datang dengan biniyatin sadiqatin, dengan niat yang benar, wa biqulubin tahiratin, dengan kalbu yang bersih. Tak ada hidden agenda. Aku buat ni kerana nak syurga. Tak mau. Aku buat ni kerana nak redha Allah. Aku tak buat tu kerana aku takut neraka. Itu hamba pengecut. Bahasa yang tinggi dalam ilmu tasawuf, ya. Tak, sebenarnya aku tak mau dibenci oleh Allah. Ya. Rahmat pula datang dengan kasih sayang dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala selepas datangnya redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Sebab tu datang ayat yang kita akan baca sebenarnya, ya. Ada masa sikit insya-Allah, ya. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang aman tenteram. Jiwa yang nak buat kerja baik, buang. Benda-benda amarah tak mau. Amal soleh buat, benda fasik tak mau buat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu baliklah, kata Allah. Irji'i, kamu balik jumpa Tuhan kamu. Wahai jiwa. Radiyah, kamu redha tak balik? Kamu rasa senang tak nak balik? Kamu suka tak nak balik? Kan? Kamu perkenan tak diri kamu nak balik? Aku nak baliklah ya Allah. Mardiyah, lagi Allah senantiasa meredai kamu pula. Dia senang tunggu kamu untuk kamu balik. Dah balik tak tahu nak pergi mana. Ini yang kata rahmat ni. Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam grup kumpulan yang mengaku kami hamba. Kami bukan tuan. Kami bukan orang yang takabur. Kami orang yang merendah diri. Kami nak jadi orang yang taat, hamba Allah. Hamba nak pergi duduk kat mana? Rahmat berikutnya. Wadkhuli jannati. Orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala di syurga. Sebab tu bila nak masuk syurga, Allah akan tanya nanti, nak masuk dengan amalan kamu ke dengan rahmatku? Allah. Terus duduk no? Ya Allah, masuklah dengan rahmatmu. Sebab amalan kita tak tahu lagi macam mana. Wallahualam. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini, tamu-tamu syurga ini, menjadi salah satu asbab Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang betul sekalian, kita nak teruskan lagi Ustaz, untuk bacaan daripada ayat 33 dan 34 di surah Al-Ahqaf. Ustaz, silakan. Baik. Kita pilih maqam tarannum sabar pula. Sabar ni dia datang daripada kalimah kami mengaji dulu-dululah. Antaranya disebut sabi, bagaimana bayi itu menangis kan. Dan orang Arab suka kerana dia melahirkan kerinduan. Budak-budak pun kita rindulah kan.
Itu jadi sikah. Oh, tu Sikah. Jadi sabar tu saya duk bimbang nak sebut ni takut tak terkeluar kan. InsyaAllah. Habiskan bayat dulu. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Allah. Surah pun parah. Oh, Ustaz sedap Ustaz. Boleh tuan. Ada salah tak tadi? Duk cek tadi. Alhamdulillah Ustaz. Duduk tadarus dengan Nana tadi tak salah Nana. Alhamdulillah baik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-33 yang kita bacakan tadi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah, adakah tidak mereka lihat? Awalam yara. Yara kalau dia seorang. Awalam yarau. Adakah maka mereka semua tu tidak melihat annallaha allazi khalaqas samawati wal ard, hanya saja indeed, dalam bahasa Inggeris disebut indeed, hanya saja, ya. Allah sahajalah sebenarnya yang mana ismul isyarah allazi khalaqa, dia telah menciptakan as-samawat, 7 layers of heavens, 7 petala langit, wal ard, dan bumi, okey. Walam ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya. Tu tajwid tu ambil tahu sikit tu, ya ha, kemudian dia ada ya kecil itu. Yuhyiyal mauta. Mungkin kita boleh tengok fokus kepada ayat tersebut. Jangan duk baca yuhyil mauta, yuhyiyal mauta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kita nak bagi tahu di sini. Allah bagi tahu sifat dia. Dia tak pernah rasa letih. Allahu akbar. Walam ya'ya. Tak pernah rasa letih. Kalau kita kata bosan lah, letih lah, tak larat lah. Kelantan kata tak urut. Tak ada. Allah Ta'ala tak pernah. Dalam menciptakannya, yang berkuasa menghidupkan, yang berkuasa mematikan, yang hidup, yang mati, semua dia berkuasa. Hidupkan yang telah mati. Yuhyiyal mauta. Bala, bahkan sungguh-sungguhlah nak bagi tahu, innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap sesuatu dia maha berkuasa menentukan segala-galanya. Ayat 34, wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari alaysa hadha bil haqq. Ayat tanya tu, ya. Lalu kita baca dengan maqam sabar tadi tu, dia mudah-mudahan membuai jiwa kita. Allah Ta'ala kalau kita baca terjemahan sikit nak. Dan ingatlah akan hari yang akan dibawa orang-orang yang tidak percaya ke neraka. Apa dia? Bukankah ini suatu kebenaran? Nampak tak neraka lah ni? Nampak? Okey. Kata Allah SWT, semua berkata benar sekali. Bala qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Bahkan benarlah wahai Tuhan kami. Maka kata Allah Ta'ala, rasakanlah azab sebab yang kamu telah sangkal daripada apa yang telah aku
tunjukkan kebenarannya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itu sebenarnya satu ayat yang memberikan satu pengajaran buat kita. Benar. Untuk kita sentiasa sedar bahawa kematian itu adalah benar, neraka itu adalah benar, dan bagi orang-orang yang menafikannya, azab yang pedih akan menantinya. Mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada keraguan kita terhadap apa yang telah pun Allah firmankan. Amin ya rabbal insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi, kita nak meraihkan pemanggil kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum Tuan Haji Mak Rashid kita. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Tuan? Baik Ustaz. Saya Muhammad Rashid bin Haji Antawan. Ya, silakan dengan soalan pagi ini insya-Allah Tuan Rashid kita. Kepada Sri Medan Batu Pahat. Ya. Apa ada ayat ke-33 Ya. tentang kejadian ni alam ini, apakah kaitannya dengan surah 33 dan 34 ini? Okey, insya-Allah Tuan. InsyaAllah. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Tuan Mak Rashid kita. Satu soalan yang baik. Simple. Berkaitan dengan apakah sebenarnya intipati yang Allah nak ceritakan berkaitan daripada ayat 33 dan 34 ni Ustaz? Simple but heavy. Ustaz. Kan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anbiya ayat 30, ya. Ayat itu berbunyi kurang lebih sama. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Adakah orang kafir, kata Allah, tak melihat bahawa langit bumi dulu kami jadikan dia bercantum satu, oneness world. Kamilah yang telah memisahkan dengan pemisahan yang sungguh dahsyat, terang-menerang. Letupan telah berlaku pada waktu satu ketika, dan kami telah jadikan daripada air itu entiti kehidupan. Maka kenapa kamu tak mau beriman? Ayat itu, jika kita pegu dengan ayat 33, kita akan dapati pertanyaan Allah Ta'ala ini agar kita mahu berfikir. Ni guna satu fungsi yang Allah bagi, akal. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta akal supaya manusia itu boleh menguruskan kehidupannya berdasarkan norma. Bukan norma baru ni cerita lain. Nah, norma itu boleh diketahui secara fitrah. Ini baik. Kasih sayang baik tak? Baik. Ya, dan perkara-perkara tersebut insya-Allah akan membolehkan manusia mengatur kehidupannya. Tapi manusia kadang-kadang lalai. Mungkin kita boleh sambung lagi lepas. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, untuk mengetahui dengan lebih lanjut jawapan daripada persoalan daripada Tuan Mak Rashid kita sebentar tadi. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pulau Payar jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Ilmu Allah zaman tidak dimamah. Tanyalah Ustaz, ada huraiannya. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada sedang penonton yang pada saat ini mungkin sedang menyiapkan sarapan pagi pada pagi ini, sambil-sambil kita menggoreng keropok leko di dapur sebagainya, jangan lupa untuk kuatkan sedikit bunyi ataupun suara televisyen anda agar dapat untuk tidak terlepas kita dapat ilmu berkaitan dengan surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35 pada pagi ini.
Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita tadi berhenti masih lagi menantikan jawapan yang penuh berkaitan dengan soalan yang diajukan oleh Tuan Mak Rashid kita sebentar tadi berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, Ustaz. Satu pencerahan yang menarik, jadi boleh Ustaz sambungkan insya-Allah, silakan. Sebelum nak sambung benda ni, kita lihat tadi di skrin 2.1, maksudnya 2,100 orang sedang menonton di FB. Bakinya daripada 37 juta rakyat Malaysia sedang menonton di TV. Macam tak ada TV lah. Okey. Apa kata 2.1 ribu tersebut, 2,100 itu, dia tekan butang share. Alhamdulillah. Dia tekan butang like, dia copy link URL dan sebagainya, dia share. Wallahi demi Allah saya bersumpah depan Quran yang ada, anda tidak akan perolehi melainkan hasanah, kebaikan saja. Allah. Buatlah sekarang. Bukan kita nak popular, kita dah tahu Allah bagi kita popular dah, alhamdulillah. Kan? Kita nak ilmu Allah Taala ni yang dipopularkan. Ayat tadi sebenarnya jika kita hurai lebih panjang Tuan Haji Mak Rashid, Allah berfirman lagi nak bagi tahu pertanyaan itu kepada para jin. Masih lagi. Sebab jin dia bebas untuk naik langit, turun ke bumi, ya, duduk hinggap tang mana-mana. Jin ini ada sayap, ada yang macam-macam. Okey. Tok Salah minta nak tengok sebab kita takut lemah semangat. Lemah semangat, kuat semangat pun terkejut. Okey. Jadi Allah Taala kata kamu duduk naik langit, turun balik ke bumi, kamu tengok semua-semua tu. Kamu tahu tak ya bahawa semua tu Allah yang buat. Allah yang buat, ya. Dan bumi hak kamu terbang sini tu Allah juga yang buat. Dan Allah tak pernah rasa letih. Ya ni antaranya maksudnya tired, feel tired. Tak ada rasa letih pun, ya, untuk buat semua-semua tu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam semua penciptaan makhluk Allah Taala itu Allah lakukan dengan begitu teliti. Apabila Tuan Haji Mak Rashid tanya tadi, saya dalam kepala ni dia bergerak tak boleh berhenti tau. Apa dia? Allah nak manusia lepas lihat wahyu guna kai. Fikir guna kai. Allah Taala banyak tanya, afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yubsirun, afala segala-gala afala. Lalu manusia jangan esok menyalahkan Allah. Sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkelaskan golongan Jabariyah ialah golongan yang meletakkan satu paksaan semua nak pergi pada takdir Allah. Seolah-olah tu sudah bagi akal lah dekat manusia. Manusia ibarat macam catur. Ya, apa kata kalau sekarang ni sakit COVID, saya redha lah sakit COVID nak buat macam mana untuk sampai hospital. Siapa mau macam tu? Bahkan berdosa jika dia menghalang diri dia. Ni kita punya kru, kameraman kita semua, penerbit dan semua datang hari ni. Pasal apa datang? Takdir saya kerja hari ni nak buat macam mana? Kata begitu. Ada kebakaran berlaku. Halo, balai bomba, ada rumah terbakar. Tolong datang padamkan api. Kalaulah seorang daripada tu jawab, terimalah takdir hari ni rumah kamu memang tulis daripada azali terbakar. Sudah. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ya, betul. Mati tetap mati. Tapi betapa ramai yang telah mematikan dirinya sebelum takdir. Allah. Ya, kalau tak makan benda yang halalun tayyibun, ya, bahkan benda-benda yang membawa kepada kemudaratan, tak mau jaga kesihatan dan sebagainya. Okey. Apa pun yang kita buat, hujungnya Allah Ta'ala nak bagi tahu. Andai kamu ikhtiar macam mana pun, Michael Jackson masuk dalam balang oksigen, dalam tong oksigen supaya umur panjang 50, Allah Ta'ala jemput dah. Bala, bahkan kata Allah Ta'ala, annahu ala kulli syai'in qadir. Apapun aku yang lebih berkuasa. Kamu boleh ikhtiar. Jadi inilah datang pepatah Melayu kata, genggam bara api sampai jadi arang. Tapi kalau dah rezeki itu secupak, takkan jadi segantang. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Jadi gunakanlah akal untuk berfikir. Itu satu benda yang cukup menarik. Jadi Ustaz, sebenarnya ramai pada kebanyakan pada hari ini, masyarakat kita, tambah terutamanya anak-anak muda yang sekarang ni kalau kita menyampaikan satu ilmu, mereka bersifat sumum bukmun umyum fahum la yarjun. Mereka seolah-olah memekakkan telinga, membutakan mata dan tidak mahu berfikir. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat-sifat tersebut, insya-Allah. Ya. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke persoalan berikutnya. Silakan. Daripada Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Merujuk ayat yang ke-33, soalan yang pertama, bagaimanakah untuk mereka mempercayai bahawa Allah dapat menghidupkan yang mati sedangkan mereka yakin bahawa tiada kehidupan selepas kematian? Dan soalan keduanya, mengapa Allah masih memberi peluang mereka merasa nikmat sedangkan mereka kufur? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih daripada Kak Yat, Bandar Tasik Putih, Rawang Selangor kita. Satu soalan yang cukup menarik. Jadi Ustaz, ada sekarang ni timbul segelintir daripada kalangan anak-anak muda kita yang berfikir tidak ada lagi kehidupan selepas kematian dan mereka tidak mempercayai tentang hari kebangkitan ni Ustaz. Nasihat Ustaz. Hadirin rahimakumullah. Allah Ta'ala banyak cerita dalam Quran bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi ba'da mautiha, selepas bumi itu ibarat dah mati dah, ya. Satu perkara yang selesaikan segala urusan ini jika kita mahu belajar, ya, mahu belajar. Kita akan jumpa nanti sifat Allah yang Maha Agung, iaitu Allah Ta'ala itu hayyun la yamut. Dia Maha hidup dan tak pernah, tak akan sampai bila mati. Huwal awwalu wa huwal akhiru. Ya, dia yang lebih awal daripada segala yang awal, dia yang lebih akhir daripada segala yang akhir. Wa zahiru wa huwal batinu. Dia apa yang dia nak zahirkan, dia zahirkan. Apa dia nak sembunyikan dalam kebatinan, dia sembunyikan. Ya, jika mereka mantap dalam ilmu akidah, maka tiada sebarang senjata yang ampuh sekalipun, ya, tak ada satu virus pun yang boleh bawa masuk. Sekarang ni virus yang masuk ialah virus syirik. Virus syirik. Virus syirik ini masuk, kalau kita lihat anak muda, saya tidak mahu meletakkan kesalahan terus pada mereka. Apa yang masyarakat buat? Apa mak ayah buat? Apa pihak berkuasa buat? Sekurang-kurangnya sekarang ni, tanyalah ustaz sedang bersiar, ajaklah anak-anak tengok, kongsi dengan orang tengok. Mudah-mudahan ada satu hujah kita dengan Allah. Ya Allah, aku share, aku hantar dah, kata jom tonton untuk nak mantapkan akidah. Kalau mereka tolak, maka Allah Ta'ala pun dah beritahu Nabi, fa in tawallau, surah Taubah yang duk baca laqad ja'akum, baca nak halau hantu raya, nak belah hantu raya, buat haru biru. Patutnya baca, ambil pengajaran, ya. Fa in tawallau, kalau mereka kamu dah ajak, they refused, they turned their face, tak mau terima, faqul hasbi Allah. Ya Rasulullah, tu saudara susah hati, tu saudara rasa bimbang, tu saudara rasa seron, kamu bagi tahulah, sebutlah, ya Rasulullah, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Peranan kita kat mana? Semua berperanan. Jangan dok kata, oh ni salah kerajaan, ni salah mak apa, ni salah jiran tetangga, main-main nak salah TV3 pula. Siapa? Mudah. Remote ada kat siapa? Kadang orang tanya kita, ustaz, ustaz dok masuk TV3, TV9, tak apalah masuk, alhamdulillah kan. Ada rancangan-rancangan sekian. Saya tanya balik, remote di tangan siapa? Remote di tangan siapa? Ya? Kita yang memilih. Pilih. Yang mana hak dia pun nak tengok, dia tu urusan dia apa? Hadirin rahimakumullah, balik kepada fungsi akal. Kemudian bila kita tengok soalan tadi kan, Allah Ta'ala tengok orang itu kufur. Masih kenapa bagi nikmat lagi? Sebagai satu hujah, Allah, aku tidak pernah menzalimi kamu. Itu rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang kufur, tak mau sembah Allah. Sembah makhluk Allah. Dia makhluk Allah, duduk sembah makhluk Allah. Kaya raya, senang lenak, boleh sihat, napas lagi, walapat lihat, belum napas itu tak ada masalah. Kenapa ya? Kerana dia ikhtiar. Dia ikhtiar, dia kerja rajin dan sebagainya. Sebagai satu bukti Allah tidak pernah zalim. Allah bagi apa yang dia usahakan. Tapi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat esok dia jadi golongan orang yang rugi. Sebab itulah Abu Lahab tu punya dahsyat nah. Ma aghna anhu maluhu wa ma tak guna langsung, tak boleh kayakan langsung manfaat diri dia di akhirat esok apa yang dia telah buat, harta bendanya dan usaha-usaha dia. Siapa tak kenal Abu Lahab, ya, orang yang suka tolong orang berhaji, tapi kerana kufur pada Allah, segalanya jadi seperti haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Allah. Jadi ada rahman, tetapi rahim Allah di akhirat kelak tidak ada, Ustaz, bagi golongan sebegini. Mudah-mudahan kita terhindar, Allah lindungi kita dan kita berusaha untuk meningkatkan iman dan juga Islam pada diri kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pada saat ini ada lagi sahabat yang berada di talian, iaitu Tuan Haji Ismail Mat Isa kita. Assalamualaikum Tuan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Ismail? Okey. Apa khabar Tuan Ismail kita? Saya nak tanya Ustaz, saya nak silakan. Taranum satu ayat lah Ustaz. Ya. Boleh ya? Silakan. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق Masya Allah. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Masya Allah, Masya Allah. صدق الله Sadaqallahul azim. Allah yaftah alaik. Allah yaftah alaik. InsyaAllah. Masya Okey, Allah. soalan saya Ustaz. Silakan Tuan Ismail. Okey, adakah di akhirat kelak orang-orang kafir akan mendakwa terhadap orang-orang Islam kerana tidak pernah berdakwah kepada mereka? InsyaAllah. Itu soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail kita. Dia satu trademark. Tuan Ismail kita ni kalau dalam slot Tarannum dan tafsir Ya, ni ya. dia akan mendendangkan melakukan satu suara yang cukup menarik. Ya, ya. Sedap daripada saya. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz berbalik pada persoalan tu Ustaz. Ya. Berkaitan dengan adakah nanti orang kafir ni suatu hari nanti dia akan claim ataupun menuntut balik di hadapan Allah bahawa kita ni tak pernah pun berdakwah kepada mereka Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik Tuan Haji Ismail Mak Isa, maqam atau tarannum yang dialunkan tadi namanya Nahawan. Okey. Baik. Dan persoalan tersebut jawapannya secara ringkas ya. Ya. Kerana apa? Kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak Allah Taala ceritakan melalui Quran, hadis dan juga peristiwa yang telah disampaikan melalui kitab-kitab terdahulu. Pernah saya didatangi oleh satu orang, ya, mudah-mudahan rahmat Allah melimpah ruah kepada dia. Satu ketika nama yang belum Islam, saya nak sebut sikitlah, ya. Sekarang nama dia dah ubah dah. Okey. Saya sebut Michael pun bukan semua orang kenal, saya secara umum, ya, Michael. Dia tanya saya satu ketika waktu itu, waktu majlis convocation, dia minta nak datang, ya. Dia telefon, saya pun angkat, dia nak jumpa ustaz sekarang juga. Okey, tak apa. Ringkas cerita, dia pun sampai di depan. Terus dia perkenalkan diri dia dan dia bertanya. Ustaz, kata dia, Allah Maha Adil tak? Allah Maha Adil kah? Saya kata Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok saya dalam-dalam. Mana boleh adil, dia kata. Ya. Allah ciptakan ustaz jadi orang Islam. Besok pergi syurga. Saya pada ustaz saya kafirlah. Saya ke neraka. Tak adil, ini macam tak adil. Saya kata Michael, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sekarang ini yang sedang berlaku. Allah hadirkan kamu di hadapan saya untuk saya sampaikan kebenaran kepada kamu dan saya tidak menolak kehadiranmu, bahkan saya terima kamu sebagai tetamu yang terbaik. Dalam agama kami diajar man yu'minu billahi wal yaumil akhir, nabi kami ajar, our prophet, beloved prophet, educate us, kan, ajar kami ni, teach us, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat falyukrim dhaifah, hendaklah dia muliakan tetamunya. Maka saya sedang muliakan kamu. Sekarang kamu tanyalah apa saja, saya nak jawab agar kamu boleh terima. Akal kamu waras kan? Kamu mesti proses maklumat yang saya akan bagi. Andai kamu tak mau terima, di situ juga keadilan Allah Taala. Dia tak faham waktu tu. Macam mana maksud ustaz? Saya kata esok Allah akan azab saya. Orang dah beriman tak seru, tak jadi da'i Allah tadi. Ya. Oh, nikmat Allah hang seorang je nak masuk syurga. Ya? Tak boleh, tak akan jadi macam tu. Allah adil, saya beriman ke neraka juga sebab tak seru kamu. Kamu besok Allah Ta'ala adil juga. Kenapa kau tak beriman dengan aku? Ustaz Radhi tak seru aku. Tapi sekarang kamu datang, saya seru, saya ajak kamu. Andai selepas ini, panjanglah cerita, habis semua tu, andai selepas ini kamu tolak dengan segala hujah Quran, ya, naqal, hujah akal, dalil saintifik dan sebagainya, maka tak ada satu hujah kamu kata Allah tak adil. Wallahu taala alam. InsyaAllah jadi satu pencerahan Ustaz. Sebenarnya kita semua akan bertanggungjawabkan Ustaz. Mesti. Apatah lagi kita ni sebagai seorang Islam, ada pula sahabat-sahabat sekeliling kita ni yang belum Islam, yang kita tak pernah sekali pun
mengajar mereka tentang kalimat tauhid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita menjadi seorang da'i ilallah, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Kita mesti berehat sebentar. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk saksikan 30 minit eksklusif ekstra hanya di TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali bertemu sebentar saja lagi, insya-Allah. Ayat 35. 35 insya-Allah. 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 Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Sama-sama kita berukhuwah menerusi rancangan Buat Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini membawa 1001 rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, saya wabarkan sekiranya ada sebarang persoalan kepada kami berdasarkan tajuk kita pada hari ini menerusi surah Al-Ahqaf ayat 31 hingga 35, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh meninggalkan pesanan menerusi ruangan komentar di gambar poster di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Mudah-mudahan soalan-soalan yang diajukan apabila kita mendapat jawapannya daripada yang berbahagia Ustaz Rozi Rajab kita akan menjadi salah satu pedoman kehidupan kita dalam memperbaiki diri kita sendiri sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih Ustaz ke soalan berikutnya daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, pada ayat ke-34 surah Al-Ahqaf, apakah perasaan orang-orang kafir bila melihat azab api neraka? Adakah mereka menyesal bila melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala yang amat perit lagi amat menyiksakan? Dan soalan keduanya, bagaimanakah keadaan dengan orang-orang yang kufur? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu yang keliru. Jadi dah dua persoalan yang cukup menarik. Dan Ustaz, soalan yang kedua tu bagi saya menarik. Apa perbezaan antara kafir dan juga kufur Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Karmina ya, Anna Karmina. Perasaan orang kafir bila dia melihat keadaan sebenar. Allah dah cerita benda yang akan berlaku. Artinya Quran ini merentas masa, zaman, waktu, ketika mereka akan menyesal semenyesal-menyesal. Dan disebut juga al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Ada ayat yang lain, hari di mana menyesallah mereka yang telah kufur pada Allah. Baik. Kenapa? Sebelum itu mereka mempermainkan firman Allah. Sebab itulah jika kita merendahkan diri kita sehabis rendah dan meninggikan kalam Allah sehabis tinggi, kita akan boleh faham daripada suratul Ahqaf bagaimana Allah menceritakan azab yang telah disampaikan kepada kaum 'Ad yang diutuskan Nabi Allah Hud alaihi salatu wasallam kepada mereka, lalu dimasukkan kisah jin yang mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu sekarang jin tu berkata pula, kamu esok akan menyesal bila lihat azab Allah. Fadhuqu, waktu tu kamu rasalah azab Allah. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayah ibu adik kakak abang yang disayangi dikasihi sekalian, ya. Jangan ke mana-mana, teruskan, kita tak berhenti lagi. Di mana jin yang hidup itu telah melihat peristiwa yang berlaku sebelumnya. Bagaimana mereka melihat pengikut Fir'aun wa mala'ihi tenggelam dalam sesi membunuh Nabi Allah Musa. Diselamatkan Nabi Allah Musa dan orang beriman, lalu ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Mereka lihat.
Ada jin yang pernah hidup pun pada zaman kaum Ad masih hidup, melihat bagaimana hujan-hujan batu, ribut-ribut batu, bukan pasir lagi dah, batu yang menghancur leburkan Al-Ahqaf, yang tinggal hanya tapak-tapak rumah mereka sebagai kenang-kenangan makhluk hari ini. Sebab itu jin tu kata, esok aku dah beritahu, kalau kamu ingkar juga kamu akan menyesal. Benarlah kata Allah, esok mereka menyesal. Kenapalah. Itu sesalan ahli neraka. Ahli syurga pun menyesal juga. Menyesal sebab apa? Rugi kita. Syurga tu kan banyak darajatnya. Paling tinggi disebut sebagai jannah aliyah apa dah? Firdaus. Ya. Jannatul Firdaus. Kita duduk bawah-bawah ni. Adan duduk di Aden kan. Allah. Pasal apalah kita waktu tengah duduk dengar, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru, kita tak share. Allah. Sambil-sambil dengar kita boleh tekan share, boleh tekan like, boleh tekan komen, bagi salam, orang lain jawab salam, boleh type subhanallah, orang lain baca subhanallah. Sebab itu dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi kata ad-dalu ala khair kafa'ilihi. Ya. Orang yang ajak kepada kebaikan ini, dia ajak ya. Orang lain buat, pahala dia dapat macam orang buat tu. Allah. Dia ajak lah. Jomlah tengok, tanyalah ustaz. Esok kamu rugi kot. Rugi sungguh. Kemudian dia tanya soalan berikutnya kufur tadi. Kufur tadi. Kufur ini ceritanya orang yang ingkar, orang yang menolak, orang yang melepaskan diri dia daripada keimanan, yang menelanjangkan tubuh dia daripada jubah pakaian yang menutup daripada keaiban makhluk yang menolak kebenaran. Dia tak pakai hak tu. Jadi nampaklah segala keaibannya. Kafir ialah orang yang kufur. Kufur itu, kekufuran itu, dia sebenarnya bahasa Arab. Daripada kalimah akar dia kafara. Kafara. Okay. Lalu bila kita lihat kufur tersebut, dia datang dengan nak bagi tahu orang ini jenis orang yang telah melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lupa nikmat. Sebab itu kufur itu ada dua. Orang kafir itu ada dua ustaz. Dua macam mana? Jangan keliru jangan keliru. Nikmat dan syariat. Contoh kita kata solat. Kenapa tak solat? Solat tu wajib tak? Dia boleh jawab solat tu wajib. Fardu. Esok tak solat Allah azab dah. Azab. Tahu semua. Pasal apa tak solat? Malas tidur Ustaz, nak tidur Ustaz. Ruyub terus, ruyub jaga maghrib pula. Tu dia. Ni solat dinosaur. Ya. Lepas tu orang tanya, solat wajib tak? Wajib. Pasal apa tak solat? Malah. Dia tahu wajib. Dia tak tolak kewajiban. Tapi nikmat yang ada dia tak guna. Dia kufur nikmat. Kufur syariat pula bagaimana? Bila ditanya solat wajib tak? Mana ada wajib? Dulu pasal tak ada aktiviti, solat je lah. Sekarang aktiviti banyak. Karaoke, cucuk langit dan sebagainya. Kita pergi. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Saya bagi contoh lah. Jangan sentak pula di luar sana. Kan? Bagi contoh. Ada peluang untuk berubah Ustaz? Ada peluang. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz karaoke boleh tak? Boleh. Saya kata jangan tinggal solat. Main muzik boleh tak? Boleh. Saya kata jangan tinggal solat. Ustaz menyanyi boleh tak? Boleh. Berlakon boleh? Boleh. Buat semua boleh. Jangan tinggal solat. Orang jahat, kita bukan urusan dia dengan kita, dia dengan Allah. Akhiran kita tak tahu. Kita dua orang duduk dalam tengah ustaz, tak tahu akhiran tu. Lepas tu kita kena bagi tahu yang sedang menonton kita ni, andai kalian tidak temui kami di syurga, carilah di neraka. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan adalah pencerahan di situ, Allah alam. Insya-Allah syafaat sebagai seorang saudara se-Islam yang Ustaz kongsikan tadi tu, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sebenarnya nak mendengar ayat yang ke-35. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Baik. Sudah penonton sekalian, kalau nak tahu lanjutan daripada ayat 35, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru sebentar sahaja lagi.
Alhamdulillah sudah penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan surah Al-Ahqaf daripada ayat 31 hingga 35. Kita sudah pun nak memasuki ayat yang terakhir di dalam surah Al-Ahqaf. Kita tidak tahu lagi apakah minggu depan kita akan melalui surah yang baharu pula. Jadi jom sama-sama kita ambil masa ini untuk sama-sama kita mentadabbur dan juga memahami ayat terakhir ini. Jadi kita mempersilakan yang bagi Ustaz untuk membacakan ayat ini dengan tarannum, insya-Allah. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Ayat 35 kita pilih tarannum ataupun maqam nahawand. Kita cuba tutup dengan maqam bayati. Dia bayati ni permulaan dan juga penutup, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. Ada yang salah? Dah dah Ustaz. Alhamdulillah okey. Cuma kalau, tak puas dengar bayati. Esok kalau sekarang salah tak tegur. Esok saya InsyaAllah betul Ustaz. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-35. Kita ni kan sedar tak sedar kita dah habis ni. Ayat 35 ni ayat terakhir dalam surah Al-Ahqaf, ya, yang maksudnya bukit pasir, ya. Ustaz, sebelum kita nak melihat penerangan daripada surah ayat 35 ni, kita nak raikan pemain kita pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Tukinon? Alhamdulillah, syukur. Yang saya berikan Ustaz Razi dan Dai Luqman. Ya, saya berterima kasih kepada penerbit kita Muhammad Amin dan semua sekali. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Okey. Baik, persoalannya ada dua ya Ustaz, ya, boleh ya? Silakan. Okey, yang pertama, dalam surah ayat yang ke-35 yang penghabisan ini, adakah ayat ini menyuruh ataupun nak ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita dan umatnya, ataupun bagaimana? Itu soalan pertama. Yang kedua, saya nak minta penjelasan sikitlah. Dalam surah Ahqaf ni banyak menceritakan tentang jin. Jadi saya nak minta Ustaz sedikit penjelasan. Dalam perbezaan jin, syaitan dan iblis ni ada tidak? Sebab kita tahu jin ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi syaitan ada kafir, Ustaz. Itu saja soalan pagi ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang menarik daripada Tuan Haji Tukinon kita. Jadi berbalik pada ayat yang ke-35 Ustaz. Jadi Ustaz, ada tambahan sedikit Ustaz persoalan daripada berkaitan dengan ayat 35 ni. Adakah sebenarnya ayat ini merujukkan kepada Nabi Muhammad sahaja untuk bersabar ataupun kepada kita semua, ataupun kita sebagai seorang yang da'i Allah perlu juga untuk bersabar di atas setiap ujian Ustaz? Silakan. Baik. Kerana itu Al-Quran ini tidak boleh kita faham terjemahan seorang-seorang. Ya. Kita kena ada asas. Paling kurang asasnya ialah bahasa Arab itu sendiri. Kita boleh belajar
tajwid, untuk kita membetulkan makharijul huruf, hukum 5. Hukum 5 tu nun mati dan tanwin dan sebagainya. Tapi kita tidak akan boleh faham langsung, melainkan kita tak ada jalan lain. Mengajilah bahasa Arab. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah hiya al-lughatul Quran. Ya. Dia bahasa Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, fasbir ini khusus ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan umum kepada setiap individu. Ya. Ada ayat yang hanya untuk Nabi, tak boleh orang lain. Antaranya apa? Kahwinlah banyak mana kamu nak kahwin, jangan duk haram benda hak Allah Taala halalkan untuk kamu. Itu Nabi saja. Dan Luqman jangan. Saya lagi dah tak boleh. Dan semua yang sedang menonton. Okey. Tapi untuk ayat ini sabarlah kata Allah. Sebab terjemahan ayat ini, oleh itu kata Allah, fasbir, maka bersabarlah wahai Rasul, kama sabara ulul azmi minar rusul, seperti mana kesabaran. 2 kali sebut. Satu, fi'lul amr, fasbir, maka sabarlah. Kama sabara, datang fi'lul madhi, seperti mana telah bersabarnya para rasul yang kami angkat darajat mereka menjadi ulul azmi. Dan wala tasta'jil lahum, janganlah kamu hendak terburu-buru kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, kita bila lihat ayat ini, satu benda yang cukup dahsyat, tak mahu hurai panjang kerana apa, nak fokus soalan itu. Sabarah, sabarlah kamu. Allah janji satu benda. Saya manusia biasa, kadang-kadang dia nak datang amarah kan. Ada situasi yang kita punya suhu naik. Tapi bila kenangkan ayat innallaha ma'as sabirin, hanya saja Allah Ta'ala itu akan bersama dengan orang yang sabar. Orang yang tak sabar, Allah akan tinggalkan. Karena itu jangan ada amarah. Amarah ni datang kerana nafsu yang jahat, bukan mutmainnah. Habis itu Ustaz, dalam perang takkan mutmainnah juga? Ya, mutmainnah. Contoh, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah wa ardah, dalam perang dia dah angkat pedang tu, ya. Lalu satu orang lelaki ludah muka dia. Ludah kena pipi. Sayyidina Ali macam kita keh lah ludahan tersebut, dan dia tolak lelaki yang dia nak penggal leher tu, dia cari musuh yang lain. Habis perang, lelaki-lelaki ni selamat, jadi tawanan. Maka Rasulullah, adilnya Islam ni, ya, Nabi kata, kamu ada hajat apa yang kamu teringin? Bagi tahu, sebagai tawanan kami akan tunaikan. Aku nak jumpa sepupu engkau. Lah, dia orang sama-sama Quraisy, kenal kan? Aku nak jumpa anak Abu Talib, sepupu engkau. Siapa dia? Ali. Jumpa. Okey. Ya, wahai Ali, dia tanya soalan tadi lah. Awak tak tebas ya leher aku. Yang tebas orang lain siapa? Dia kata, wahai saudara aku, ya, saudara manusia, saudara insan, ya. Aku tak mahu kotorkan pedangku hanya kerana amarahku kepadamu. Ya. Hebatnya. Aku sabar. Engkau ludah aku tu, itu hal aku dengan kau. Aku sabar, aku tak mahu. Aku bimbang takut pedang aku ni, esok Tuhan tanya, Ali hang tebas leher musuh itu kerana ludahan dia atau kerana aku. Nampak tak? Jadi yang ni saya duduk didik diri lah. Kadang-kadang terbabas lah. Sama Ustaz. Bahaya Ustaz. Jadi yang tu satu. Kemudian dia untuk semua umat Islam. Allah janji dia bersama dengan orang sabar. Lalu ubat nak sabar ni apa? Wasta'inu. Tak tolong bisabri wassalah. Kena gabung dengan salat. Barulah dapat minta tolong dengan sabar dan salat, dapat pertolongan Allah. Seterusnya kita dah jawab sebenarnya. Ayah anda tu Haji Tukinon, tapi tak apalah, tak kita ulang pun. Jin, syaitan, iblis ni satu keturunan. Sama. Cipta daripada api. Jin daripada api, syaitan daripada api, iblis daripada api. Moyang dia orang nama apa? Iblis. Iblis, ya. Lalu orang tanya pula satu soalan ni, bagi soalan yang ke-17. Apa dia? Isu iblis daripada api, jin kafir daripada api, syaitan daripada api, masuk dalam api, sakit tak? Saya soalan. Soalan. KBKK. Apa nak jawab soalan ni cara sentak mudahnya. Dai Luqman, pipi tu isi ke apa? Ni sini isi ke apa? Kulit. Kalau saya tampak ni pun kulit juga. Agak-agak sakit tak? Sakit tak? Kulit dengan kulit pun hang sakit.
Saya belajar daripada Bahlul. Kisah Bahlul. Bagaimana Bahlul menjawab persoalan yang dilontarkan oleh anak-anak murid Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah kan. Bila orang tanya, api dengan api sakit tak? Dia kata mula-mula tak sakit ke? Tak sakit. Bahlul pun ambil tanah kepai-kepai baling. Benjoy. Kan? Ringkas panjang cerita kita ringkaskan. Dia kata, hang kata apa api dengan api tak sakit? Tanah dengan tanah pun sakit. Ni tanah, hang pun tanah sakit. Itulah jawapan dia. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi itulah jawapan bagi 2 persoalan pada Tuan Haji Tukinon kita. Jadi Ustaz, kita nak naikkan mungkin soalan terakhir kita pada hari ini daripada Puan Rahimah Sa'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-35. Soalan pertama, Allah meminta Rasulullah SAW supaya bersabar dan tidak meminta disegerakan azab ke atas orang-orang kafir. Tentu sekali Allah tahu kenapa. Adakah perintah Allah ini berkaitan dengan memberi peluang kepada mereka untuk bertaubat, atau adakah untuk Allah kumpulkan azab bagi mereka di akhirat kelak? Dan soalan yang kedua, orang-orang kafir yang merasakan tinggal di dunia sesaat sahaja pada siang itu, apakah maksud sebenarnya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Jadi bagi untuk melakukan kekeliruan tersebut, jom kita tanya kepada Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Tafsir terjemahan penuh, oleh sebab itu bersabarlah kata Allah seperti mana telah bersabarnya para rasul terutama iaitu ulul azmi, dan janganlah kamu terburu-buru kepada mereka. Kena faham ya, mereka di situ orang kufur, orang yang kafir. Seakan-akan hari mereka melihat apa yang telah dijanjikan kepada mereka itu, tidaklah mereka berdiam di dunia ini kecuali sesaat, seketika di siang hari sudah sampai, maka tiadalah yang dibinasakan melainkan orang-orang yang fasik. Soalan yang pertama, kenapa Allah kata jangan gopoh-gapoh? Kenapa? Allah Ta'ala tahu, kalau kita mengaji tentang sirah Nabawiyah, kita akan dapati tak adalah yang lebih sabar melainkan Nabi kita. Daripada kalau kita faham sungguh-sungguh 124,000 orang Nabi, disaring lagi 313 orang Rasul, disaring lagi dapat 25 orang Rasul disebut dalam Quran, disaring lagi dapat ulul azmi 5, disaring lagi dapat 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dia paling sabar. Carilah dalam sejarah hujung Allah Ta'ala tawarkan doa kehancuran kepada umat Nabi kita, Allah kabulkan doa, dia kata tidak ya Allah, aku mohon agar engkau ampunkan umatku. Bayangkanlah malaikat Akshabain ya, yang jaga 2 bukit pun Nabi kata jangan, aku harapkan akan terbit daripada sulbi mereka orang yang akan beriman. Okey, itu satu. Jadi Nabi kita bagi peluang ya. Yang kedua, sesaat ini adalah satu metafora. Sebab sa'ah dalam bahasa Arab 1 jam. Orang Melayu sebut saat tu 1 second, 1 detik. Sama tak? Tak sama. Tak sama. Jadi metafora mungkin boleh jadi 100 hari, jadi 100 tahun, 100,000 tahun. Mungkin boleh jadi 100 juta tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sesaat di akhirat pun, di dunia ini kita tak mampu bertahan dah, tamsilannya ginilah. Balik kejap lagi ikut siapa yang rasa boleh hebat tahan azab Allah ya. Nyalakan penunu dapur dia tu. Cukup nyalakan beberapa jam dia suka. Duduk sesaat je. 1 detik je. Jangan pakai apa pincang atas tu. Tengok nak rasa macam mana. Azab ya. Sebab itulah peninju hebatnya Muhammad Ali rahmatullah alaih, dia lepas dia Islam dia suka bawa manci api. Dia kata, kenapa orang tanya kenapa bawa manci api? Sebab bila aku terfikir balik zaman jahiliah aku nak buat balik jahat tu, aku akan nyalakan api, aku akan pegang. Pedihnya baru sikit, dia kata kalau banyak aku tak mampu. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Satu metafora yang cukup menarik yang diberikan oleh yang pegang ustaz kita berkaitan dengan kita ni memang tak akan mampu untuk menahan, sama ada kita kafir ataupun kita ni sebagai seorang yang sudah beriman, kita tidak akan mampu untuk menghadapi dengan azab Allah SWT walaupun sekecil-kecil azabnya. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada azab, Allah rahmati kita, Allah berikan syurga buat kita bersama insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada kali ini. Sebagai penutupnya bagi tafsir dan juga teranum surah Al-Ahqaf, Ustaz, kita mohonlah Ustaz bacakan sedikit doa ringkas untuk kita bersama dapatkan sedikit manfaat dan juga rahmat daripada Allah SWT daripada pertemuan kita insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in
wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Ya Allah, setelah kami telusuri ayat-ayat-Mu dari suratul Ahqaf, ayat yang pertama hingga terakhir 35, ya Allah, timbul insaf kesedaran di kalbu kami. Maka kami mohon padamu, jadikan ia istiqamah dalam kehidupan kami. Jadikan akhiran kami lebih baik dari awalnya, ya Allah. Ampuni seluruh manusia, ya Allah. Jadikan mereka beriman padamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah ibu kami, ya Allah. Seluruh pasangan kami dan ayah ibu yang sedang menonton ini khususnya. Ya Allah, selamatkan Malaysia daripada segala wabak dan bencana. Pelihara kami, turunkan rahmat-Mu melimpah ruah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas perkongsian ilmu pada kami. Mohon dihalalkan ilmu diberikan. Jadi sedang putus sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada semua yang mengikuti daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-35 ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan Dai Aiman kalau tak silap saya. Insya-Allah pada esok hari. Jadi dengan topik yang sudah semestinya menarik. Jadi sedang putus sekalian, saya Dai Luqman memohon maaf sekiranya ada terkasar ataupun tersilap tutur kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan kedir.